Salam sejahtera buat Bapak Ibu Saudara sekalian dimanapun berada. Di dalam anugerah Tuhan kita bersyukur pasti diberikan kesempatan untuk boleh datang beribadah kepada Tuhan. Hari ini kita juga bersama-sama bersyukur karena kita boleh beribadah di dalam momen Parents Day. Bapak Ibu Saudara, kita bersyukur karena kasih setia Tuhan di dalam hidup kita. Kita bersyukur karena Tuhan menganugerahkan orang tua yang mengasihi dan mendidik kita. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kita mau berikan ibadah kita yang terbaik kepada Tuhan kita. Mari kita mau siapkan hati dan pikiran kita, mari kita bersaat teduh sejenak. Mari dengan bangkit berdiri kita bersama-sama mengakui bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Turunlah kiranya atas kita sekalian anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Mazmur 105 ayat 1 sampai dengan yang ketiga berkata, bersyukurlah kepada Tuhan, serukanlah namanya, perkenalkanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Bernyanyilah baginya, bermazmurlah baginya, percakapkanlah segala perbuatannya yang ajaib. Bermegahlah di dalam namanya yang kudus. Biarlah bersuka hati orang-orang yang mencari Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kita mau sama-sama mengagungkan Tuhan Allah kita. Kita berikan hormat kita kepada Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus. Katakan hormat bagi Allah Bapa. Hormat bagi Allah Bapa, hormat bagi anaknya, hormat bagi Roh penghibur ketiganya yang esa. Haleluya, haleluya, ketiganya yang esa. Mari dengan kesungguhan hati katakan hormat bagi Allah Bapa. Hormat bagi Allah Bapa, hormat bagi anaknya, hormat bagi Roh penghibur ketiganya yang esa. Haleluya, haleluya, ketiganya
Kau Raja segala raja, hatiku bernyanyi, Kau besar. Katakan layak disembah Kau Raja segala raja. Layak disembah, Kau Raja segala raja, hatiku bernyanyi, Kau besar. Katakan besar Allahku. Besar Allahku, nyanyikan besar Allahku, selamanya besar dan ajaib Allahku. Sekali lagi katakan besar Allahku. Besar Allahku, nyanyikan besar Allahku, selamanya besar dan ajaib Allahku. Besar Allahku. Besar Allahku, besar Allahku, selamanya besar dan ajaib Allahku, Selamanya besar dan ajaib Allahku. selamanya besar dan ajaib Allahku, Selamanya besar dan ajaib Allahku. selamanya besar dan ajaib Allahku. Besar dan ajaib Allahku, selamanya besar Kau Allahku. Benar Tuhan, hanya Engkau Allah kami, yang maha kuasa, Engkau Allah kami, yang tidak pernah meninggalkan kami. Sungguh kami bersyukur kepada Engkau Tuhan. Pada hari ini kami boleh diberikan kesempatan untuk kami boleh meninggikan Engkau, untuk kami boleh mengagungkan Engkau sebagai Allah yang setia di dalam kehidupan kami. Terima kasih buat keluarga yang indah. Terima kasih buat orang tua yang Tuhan berikan bagi kami untuk boleh bersama-sama di dalam hidup kami, mengasihi dan mendidik kami anak-anak-Mu Tuhan. Kami mau menyerahkan untuk ibadah kami pada pagi hari ini ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Engkau yang dimuliakan, Engkau yang ditinggikan, dan biarlah Engkau yang bertahta atas setiap ibadah kami hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kita mau bersama-sama membacakan bacaan bertanggapan dari Efesus pasal yang ke-6 ayat 1 sampai ayat yang ke-9. Mari kita mau baca bagian ini secara bergantian. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Hormatilah ayah dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang penting, seperti yang ada dalam janji itu. Supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Dan kamu, bapak-bapak, janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu, tetapi dididiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Hai hamba-hamba, taatilah Tuhanmu yang di dunia dengan takut dan gentar, dan dengan tulus hati, sama seperti kamu taat kepada Kristus. Jangan hanya di hadapan mereka saja yang untuk menyenangkan hati orang, tetapi sebagai hamba-hamba Tuhan yang dengan segenap hati melakukan kehendak Allah.
dan yang dengan rela menjalankan pelayanannya seperti orang-orang yang melayani Tuhan dan bukan manusia. Kamu tahu bahwa setiap orang baik, hamba maupun orang jahat, dia berbuat sesuatu yang baik, ia akan menerima balasannya dari Tuhan. Mari bersama-sama 2, 3. Dan kamu tuan-tuan, perbuatlah demikian juga terhadap mereka dan jauhkanlah ancaman. Ingatlah bahwa Tuhan mereka dan Tuhan kamu ada di sorga dan Ia tidak memandang muka. Bapak Ibu Saudara, kita bersyukur kalau hari ini kita beribadah di dalam momen Parents Day. Kita bersyukur karena ada orang tua yang Tuhan percayakan, yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita untuk menjaga kita, untuk memelihara kita sampai hari ini. Kita bersyukur karena ada orang tua kita. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kita mau berikan yang terbaik buat orang tua kita. Kita mau mengasihi mereka dengan tulus hati. Karena Allah telah terlebih dahulu mengasihi kita. Dan biarlah kita mewujud nyatakan kasih kita kepada Tuhan. Dengan berikan yang terbaik mengasihi orang tua kita. Mari kita mau angkat pujian sama-sama. Ku beri yang terbaik buat Tuhan kita. Sebagai respon syukur kita kepada Tuhan. Telah ku temukan kasih yang sejati tiada pernah berubah. Hanya di dalam-Mu, Yesus Tuhanku. Kasih yang telah Kau beri, kasih yang telah Kau beri, lebihi segala yang terbaik dalamku. Tak berkesudahan, kekal selamanya. Kini ku bawa kepadamu hidupku sebagai persembahan. Terimalah pujian dari hatiku, hanyalah untukmu. Katakan ku beri yang terbaik, ku beri yang terbaik, hanyalah bagimu, hanya untukmu yang termulia, berkenan bagimu. Biar hidupku bersinar bagi kemuliaan dan keagungan-Mu Tuhan, kebesaran-Mu. Ku beri segalanya, ku beri yang terbaik. Mari sama-sama katakan, telah ku temukan kasih, telah ku temukan kasih yang sejati tiada pernah berubah. Hanya di dalam-Mu, Yesus Tuhanku. Kasih yang telah Kau beri, kasih yang telah Kau beri, lebihi segala yang terbaik dalamku. Tak berkesudahan, kekal selamanya. Kini ku bawa padamu hidupku sebagai persembahan. Terimalah pujian dari hatiku, hanyalah untukmu. Ku beri yang terbaik, hanyalah bagimu, hanya untukmu yang termulia, berkenan bagimu. Biar hidupku bersinar bagi kemuliaan
Ibu Saudara, biarlah pujian ini sungguh-sungguh mengekspresikan akan kerinduan hati kita yang mau berikan yang terbaik buat Tuhan kita, yang kita wujud nyatakan buat orang tua kita. Bapak Ibu Saudara sekalian, saya percaya bahwa setiap kita sungguh-sungguh merindukan untuk bisa berikan yang terbaik buat orang tua kita, buat Tuhan kita. Namun Bapak Ibu Saudara sekalian, kita menyadari di dalam kelemahan kita, di dalam keterbatasan kita, seringkali kita gagal untuk mengasihi Tuhan kita dengan sepenuh hati. Oleh sebab itu, mari pada kesempatan ini kita mau sama-sama mengakui setiap dosa dan pelanggaran kita. Efesus pasal yang keempat ayat 31 dan 32 berkata, segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Mari kita mau sekali lagi mengingat bagaimana anugerah Tuhan di dalam hidup kita. Dia punya rancangan yang terbaik buat setiap kita, supaya kita hidup mengasihi Dia, supaya kita hidup memuliakan Dia. Mari katakan, Tuhan Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Sekali lagi katakan, Tuhan Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Tuhan Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Tuhan Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku mari dengan bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara. Mari kita katakan, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Jadi bukti kebesaran-Mu. Jadi bukti kebesaran-Mu.
Mari jemaat sekalian, kita bertenang di hadapan Tuhan. Kita ingat betapa besarnya Tuhan, betapa ajaibnya anugerahnya. Dan kita bersyukur untuk keluarga yang Tuhan berikan. Kalau kita menjadi orang tua, kalau kita menjadi seorang anak, semua ada dalam anugerah Tuhan. Maka mari kita datang kembali ke hadapan Tuhan, memeriksa hidup kita di hadapan Tuhan. Sudahkah kita menjadi seorang orang tua yang baik, seorang ayah atau seorang ibu yang baik bagi anak-anak kita? Kalau kita menjadi seorang anak, sudah kita menjadi anak yang baik, anak juga yang hidup memuliakan Tuhan dan sungguh menghargai, menghormati orang tua kita. Mari kita tenang sejenak di hadapan Tuhan, meriksa hati kita, mengakui dosa kita di hadapan Tuhan. Tuhan, saat kembali kami berdiri di hadapan Engkau, kembali kami meriksa kehidupan kami. Saat kami ingat kepadamu, dan kami bersyukur untuk anugerah-Mu yang ajaib. Terima kasih kalau Engkau mengasihi setiap kami. Terima kasih Tuhan, Kau berikan kami keluarga dalam kehidupan kami. Terima kasih kalau dalam kehidupan kami Tuhan pernah memberikan orang tua dalam kehidupan kami. Bahkan kami juga yang sudah juga dewasa, Tuhan berikan kami keluarga di mana kami menjadi orang tua bagi anak-anak kami. Terima kasih untuk semua anugerah-Mu. Melalui keluarga, kami mengenal begitu banyak kebaikan Tuhan. Melalui keluarga, kami bisa belajar banyak, membuat kami bertumbuh dewasa, jadi seorang yang mengerti akan hidup, akan bagaimana menjalani hidup yang terbaik di tengah dunia ini. Terima kasih untuk semuanya Tuhan. Dan saat kami kembali ingat kehidupan kami, Tuhan kira Kau mengampuni juga segala dosa kesalahan kami. Kalau kami menjadi orang tua, mungkin kami ada menjadi orang tua yang masih banyak kekurangan bagi anak-anak kami. Kadangkala mungkin dalam segala keterbatasan kami banyak kali juga mungkin pernah menyakiti anak-anak kami. Kami dapat memberikan yang terbaik untuk anak-anak kami, padahal Tuhan mempercayakan mereka dalam kehidupan kami. Tuhan kiranya ampuni kami. Kalau kami belum dapat menjadi seorang ayah yang baik, atau belum dapat menjadi seorang ibu yang baik bagi anak-anak kami, Tuhan ampuni kami. Maka kami mungkin pernah menyakiti hati mereka, mendukakan hati mereka, melukai hati mereka, Tuhan ampuni kami. Mampukan kami kembali Tuhan menjadi seorang orang tua yang terbaik bagi anak-anak kami. Kalau Tuhan percayakan mereka dalam kehidupan kami, Tuhan tolong kami. Kami perlakukan mereka masing-masing yang terbaik. Soalnya apa yang Tuhan ingin kami lakukan yang terbaik bagi mereka masing-masing. Kami berdoa juga Tuhan untuk kami menjadi anak-anak, Tuhan ampuni. Kalau menjadi anak juga kadang-kala kami tidak menghargai orang tua kami. Kami tidak menghormati mereka, kami tidak taat kepada mereka. Bahkan kami mungkin kadang-kala kami lupa segala jerih payah mereka. Tuhan ampuni kami. Beri pada kami kembali Tuhan hati yang boleh mengerti bahwa orang tua adalah anugerah Tuhan dan segala keterbatasan mereka berusaha melakukan yang terbaik untuk kami. Dan Tuhan tolong kami belajar menghargai, belajar bersyukur kepada Tuhan. Walaupun mereka mungkin tidak sempurna, tapi kami tahu Tuhan orang tua sudah berusaha melakukan yang terbaik untuk kami. Tuhan ampuni setiap kami dan Tuhan tolong kami juga dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan tahu seluruh kehidupan kami. Kalau hari ini juga Tuhan ada hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Engkau dalam kehidupan kami di hadapan Tuhan. Tuhan ampuni kami. Baik sebagai orang tua, baik sebagai anak, atau juga kami sebagai anak Tuhan. Tuhan ampuni setiap dosa kesalahan kami. Dalam hati kami, dalam pikiran kami, juga dalam perbuatan kami. Kalau ada hal yang menjadi batu sandungan bagi orang lain, ada hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, Tuhan ampuni setiap kami. Terima kasih Tuhan untuk pengorbanan berharga yang Tuhan berikan kembali bagi kami. Terima kasih untuk anugerah-Mu. Dan anugerah Tuhan membuat kami kembali mulai hidup yang baru bersama Engkau. Jadi orang tua yang baik bagi anak-anak kami. Jadi anak-anak yang baik juga bagi orang tua kami. Menjadi anak-anak Tuhan yang baik di tengah dunia ini. Bagi kehidupan kami boleh memuliakan Tuhan, menjadi berkat bagi sesama kami. Terima kasih Tuhan, kami sungguh bersyukur untuk anugerah-Mu dan kami bersyukur Kau mengampuni setiap kami. Kami bersyukur dan berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami yang hidup, yang mengasihi setiap kami. Amin. Bapak Ibu sekalian, janji penulisan untuk kita sekalian terambil dalam firman Tuhan, dalam Mazmur pasal yang ke-86 ayat yang ke-5. Firman Tuhan berkata, sebab Engkau ya Tuhan, baik dan suka mengampuni dan berlimpah kasih setia bagi semua orang yang berseru kepadamu. Betapa kita bersyukur
Tuhan yang mengasihi kita, berlimpah dengan kasih setia, mengampuni segala dosa kesalahan kita. Mari kita respon satu pujian kemarin tadi kita sudah nyanyikan, bukti kebesaran-Mu. Tuhan yang sempurna, rencana dan karyanya yang selalu mengasihi setiap kita. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Tuhan, Kau sempurna. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Biarlah hidup kita menjadi penggenap firman Tuhan, menjadi pelaku firman Tuhan, sehingga hidup kita jadi berkat juga bagi sesama kita, dan Tuhan dipermuliakan. Petunjuk hidup baru untuk kita sekalian terambil dalam firman Tuhan, Efesus pasal yang kelima, yang pertama dan kedua. Firman Tuhan berkata, sebab itu jadilah penurut-penurut Allah, seperti anak-anak yang kasih, dan hiduplah di dalam kasih, sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Mari jemaat sekalian, kita akan bacakan pembacaan hukum kasih dari Matius 22 ayat 37 sampai 40, terus mengajarkan kita tentang hukum kasih. Mari kita membaca bersama, 1, 2, 3. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihlah samamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Jemaat persilahkan duduk kembali. Banyak hal yang sudah Tuhan lakukan di dalam kehidupan kita, khususnya di tengah-tengah kehidupan keluarga kita. Hari demi hari kita boleh lalui. Itu semua karena ada anugerah Tuhan, karena kekuatan daripada Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, biarlah kebenaran firman Tuhan boleh terus menuntun kita untuk hidup di dalam anugerah Tuhan, untuk hidup di dalam takut akan Tuhan. Mari untuk kita siapkan hati kita. Kita sama-sama angkat pujian. Banyak yang Kau perbuat Tuhan di dalam hidupku. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku. Rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti
setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Sekali lagi katakan, banyak yang kau berbuat Di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. 我们一同进入祷告。 Kami datang kepadamu di pagi hari ini ya Tuhan. 主要在清晨的时候，我们来到这的面前， Kami mengucapkan syukur kepada Tuhan oleh karena kami masih bisa diberikan kesempatan untuk boleh beribadah kepada Tuhan. 我们感谢主，你让我们四个机会，让我们再次能够来到面前来敬拜你。 Kami menyerahkan pemberitaan firman di pagi hari ini ke dalam tangan kasih-Mu. 我们将今天早晨分享的话语的交托在你的手中。 Tuhan kiranya memakai hamba-Mu yang memberitakan dan yang menerjemahkan, 主啊，你使用传讲的、翻译的， sehingga pemberitaan firman ini sungguh boleh menjadi berkat yang besar bagi jemaat Tuhan. 这样子传出的话语，就是成为会众们的祝福。 Berkatilah waktu ini ya Tuhan. 主要祝福这个时刻， Demi nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. 靠耶稣基督的名前，我们祷告以感谢。 Amin. 阿门。 Sekali mari kita bersama-sama kita akan melihat beberapa bagian firman Tuhan. 弟兄姐妹们来看这节神的话语。 Yang pertama kita melihat dari Keluaran pasal yang ke-20, 我们看出埃及记20章 ayat yang ke-12. 在12节。 Demikianlah firman Tuhan, hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. 出埃及记23、12节如此的说：当孝敬父母，使你日子在耶和华你上帝所赐你的地上得以长久。 Kemudian kita melihat di dalam Efesus pasal yang ke-6, 我们看以弗所书第6章 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-4. 从第1节到第4节。 Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang penting, seperti yang nyata dari janji ini, supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Dan kamu bapak-bapak, janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu, tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan.
以父所书第6章1到第4节，你们做儿女的，要在主里听从父母，这是理所当然的；要孝敬父母，使你得福，在世长寿，这是第一条带应许的诫命。你们做父亲的，不要惹儿女的气，只要按照着主的教训和警戒养育他 Dan 们。 terakhir kita melihat dalam Kolose pasal yang ketiga, 就我们 ayat 看， 20 dan ayat 21. 就我们看哥罗西书第3章24节到21节。 Hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Hai bapak-bapak, janganlah sakiti hati anakmu, supaya jangan tawar hatinya. 你们做儿女的要听从，要凡事听从父母，因为这是主所喜悦的。你们做父亲的，不要惹儿女的气，恐怕他们失了志气。阿门。 Sampai di sini pembacaan firman Tuhan. 读经到此， Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, 神所爱的弟兄姐妹们， hari ini adalah hari yang istimewa. 今天是科主的日子， Sebab hari ini kita bersama-sama memperingati hari orang tua atau hari Parents Day. 今天早晨我们来庆祝这个双亲节。 Sebenarnya minggu kedua bulan Mei, tepatnya pada minggu ini, 其实，在5月的第1个星期，就是今天， di banyak negara 在许多国家， diperingati sebagai Mother's Day atau Hari Ibu 他们庆祝成为母亲节， untuk mengungkapkan rasa terima kasih kepada para ibu yang oleh karena kasih sayang mereka kepada anak-anak. 他们来感谢那些爱孩子们的母亲们。 Sementara minggu ketiga bulan Juni 在6月的第3个星期， biasanya diperingati sebagai Father's Day atau Hari Ayah 平常称作为这个父亲节， untuk mengungkapkan rasa terima kasih kepada ayah atau kepada papa 就是向父亲们致谢， yang telah menjadi tulang punggung yang memberi nafkah bagi keluarga dan juga menjadi pelindung di dalam keluarga. 就是他们已经成为家庭的主顾，和是家庭的保护者。 Namun minggu ini gereja kita menyatukan Hari Ibu dan Hari Ayah menjadi Hari Orang Tua atau Parents Day. 但是今天我们的教会联合着父亲节、母亲节，成为一个双亲节， Untuk mengungkapkan rasa syukur kita dari hati kita yang paling dalam kepada Tuhan. 就是我们有内心深刻的心向主献上感谢， Karena telah memberikan kepada kita orang tua. 他已经给了我们个父母， Dan sekaligus sebagai ucapan terima kasih kita kepada orang tua 也向我们父母亲献上感谢。 yang telah mengasihi kita, 他已经爱我们， mengasuh, merawat kita, 抚养我们，养育我们。 sehingga kita boleh ada sebagaimana kita ada pada hari ini. 因此，我们今天存在像今天我们存在的一样。 Saudaraku, melalui peringatan Hari Orang Tua atau Parents Day ini, 在做今天我们庆祝这个双亲节， kita diingatkan kembali kepada perintah Tuhan untuk kita menghormati orang tua kita. 神再次提醒我们来孝敬父母， Sebagaimana yang tercantum di dalam hukum yang kelima. 就在第5个诫命里告诉我们， Perintah Tuhan mengatakan, hormatilah ayahmu dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan oleh Tuhan Allahmu kepadamu. 神教导我们当孝敬父母，使你日子在耶和华你上帝所赐你地上得以长久。 So sekali bagi sebagian orang, 对于某一些人来说， perintah untuk menghormati orang tua bukanlah sesuatu yang mudah. 要来孝敬父母不是一件容易的事情， Maksudnya bukan sesuatu yang mudah untuk ditaati. 不是容易服从的一个事情。 Mungkin karena merasa tidak mempunyai figur orang tua yang bisa dibanggakan atau diandalkan. 可能他们觉得他们没有好像能够得以用的这个父母， Atau mungkin ada orang yang merasa orang tua itu sebagai beban dan sebagainya. 可能有人觉得父母亲是成为他们的负担， Sehingga mentaatinya bukanlah sesuatu yang mudah. 因此我们服从他不是一件容易的事情了。 So sekalian di Singapura sedang berlangsung perdebatan sengit mengenai perlunya berbakti kepada orang tua. 在新加坡正在激烈的辩论关于要怎么样孝敬父母。 Singapura merupakan salah satu negara dengan populasi kaum lanjut usia yang berkembang pesat di dunia. 新加坡是世界上其中之一，这个老年人口基础增长的国家。 Sehingga masalah tajam pun timbul ketika anak-anak yang telah dewasa menolak untuk menanggung orang tua mereka yang sudah berumur. 当时，他的孩子们，他们要抚养孩子，成为一个非常艰巨的辩论问题。 Bahkan negara Singapura telah menetapkan undang-undang 新加坡有做这个法律，一个 yang memampukan orang tua yang telah lanjut usia untuk memaksa anak-anaknya memenuhi kebutuhan mereka secara materi. 就是他们法律中要强迫这个孩子们能够抚养他们年老的父母亲。 Tetapi hal itu tidak menghentikan perdebatan.
但是这件事没有阻止这个辩论。 Lagi pula kita tahu soal mengasihi orang tua tidak mungkin juga diatur oleh undang-undang. 我们也晓得，我们孝敬父母不可能用这个法律来维持。 Bagi kita sebagai orang Kristen, orang percaya, 对我们成为基督徒，我们来说， hal berbakti kepada orang tua 孝敬父母 bukan sekadar budaya orang Asia yang perlu dijunjung tinggi. 不是我们亚洲人一个文化，我们必须在崇高的。 Tetapi karena Allah telah menempatkan hubungan keluarga 但是上帝已经建立了这家庭的关 serta 系， sikap hormat yang patut diberikan anak kepada orang tua 就是每个孩子要有一个心态，怎么样孝敬这个父母， sebagai satu prioritas yang utama. 就是优先的一个条件。 Bahkan Allah telah memberikan kepada kita perintah mengenai kewajiban anak untuk menghormati orang tua. 但是我们上帝已经告诉我们一个义务，要我们怎么样孝敬我们的父母， Sebagaimana yang tercantum dalam hukum yang kelima, hormatilah ayahmu dan ibumu. 就是在告诉我们当孝敬父母。 So, sekali jika kita membaca pemberian dasatita di dalam Keluaran pasal 20 ayat 1 sampai 20  我 ini, 们这个看在20届的12届的告诉我们， kita dengan mudah akan menemukan beberapa hal yang menarik terkait dengan perintah yang kelima ini, 我们看到几件事情能关于到这个第五个诫命， yaitu perintah untuk menghormati orang tua. 就是关于当孝敬父母。 Dan yang paling jelas kita melihat bahwa perintah ini diletakkan di posisi paling awal pada deretan perintah yang mengatur relasi atau hubungan horizontal antara sesama manusia. 我们可看到这条诫命是在一列四中的这个诫命中是首要的第一个诫命。 Kita tahu perintah pertama sampai keempat terkait erat dengan hubungan kita dengan Tuhan. 我们看第一到第四诫是以我们与神之间关系的一个诫 Dan 命， perintah yang kelima sampai ke-10 berkaitan dengan hubungan atau relasi kita dengan sesama kita. 第五诫命到第四是关于在我们与人与之间的一个诫命。 Hukum menghormati orang tua diletakkan di urutan yang paling awal dalam kaitannya dengan relasi kita dengan sesama. 第五个诫命是当孝敬父母，是在第一诫命第一个诫命与人与之间关系的那个诫命当中。 Dan peletakan ini tentu bukanlah suatu kebetulan. 它这个位置不是一个偶然的， Posisi terdepan menyiratkan ini adalah sesuatu yang menjadi prioritas. 成为首先就是告诉我们一个优势。 Apalah artinya seorang berhasil tampil baik di hadapan orang lain, 一个人好人能够站在众人的面前， tidak membunuh, 他不杀人， tidak berzina, 他不奸淫， tidak mencuri, 他不偷盗， tidak berdusta dan tidak mengingini harta orang lain. 他不作假见证，他也不贪恋别人的东西。 Namun dia belum menjadi anak yang berbakti kepada orang tua di dalam keluarganya. 但是在家庭中，他却不是一个孝敬父母的孩子 Terus。sekalian hukum menghormati orang tua bukan berbicara saja berkaitan dengan prioritas. 我们孝敬父母不是关于是优势而已。 Peletakan hukum ini di awal daripada hukum yang mengatur hubungan dengan sesama, 这个我们告诉我们，这个位置是与人与之间关系， menunjukkan betapa pentingnya hukum ini atau menekankan betapa pentingnya otoritas orang tua. 告诉我们这个父母的威权是那么的重要性。 Orang yang sudah belajar menghargai otoritas di rumah 一个人在家庭中已经明白怎么样这个优先这个前世前 akan 位的 mampu 时候， menghargai otoritas dan hak orang lain di luar rumah. 他在家里之外，他也懂得怎么样去尊敬别人。 Pendeta Billy Graham pernah mengatakan 跟人 seperti 诚 ini. 实的说， Seorang anak yang dibiarkan tidak hormat kepada orang tua 一个孩子让他不尊重父母， tidak akan memiliki rasa hormat kepada orang lain. 他对别人也没有一个尊重。 Itulah sebabnya mereka yang benar-benar memiliki satu relasi yang baik, harmonis, yang sehat di dalam keluarga, 一个人在家庭中有健康的和谐关系， maka orang-orang seperti itu juga akan memiliki relasi yang baik dengan orang lain di luar rumah. 因此这个人在家庭外，他也与别人有很良好的关系。 Jadi pemberian hukum ini jelas sekali. 神告诉我们，这个立法是非常清楚的。 Diletakkan di paling awal daripada hukum yang mengatur relasi dengan sesama. 他在与别人变成的关系当中，成为第一个的这个诫命， Untuk menunjukkan prioritas dan untuk menunjukkan betapa pentingnya hukum ini. 告诉我们这个诫命是非常的重要的。 Tetapi barangkali ada orang yang mengira bahwa perintah ini ditujukan kepada anak-anak yang masih kecil atau anak-anak remaja. 有人觉得这个诫命是对于少年人，他说孩子小的时候，孩子们， Kita berpikir mereka patut mentaati perintah ini sampai mereka sendiri nanti menjadi orang tua atau menikah.
他们觉得他们应该遵守这个诫命，直到他们成长，还是他们已经结婚了。 Pandangan populer seperti ini ternyata keliru. 这样的看法是错误的。 Perintah untuk menghormati orang tua 这个我们当孝敬父母这个诫命， ditujukan kepada segala usia. 告诉所有的同学人， Sama seperti perintah-perintah yang lain berlaku permanen dalam hidup kita, 就是好像别的诫命，就是在我们一生中都应该有的。 demikian pula perintah yang kelima tetap dilakukan untuk orang-orang yang khususnya untuk anak-anak yang untuk menghormati orang tua mereka 就是 yang 告诉 masih 我们 ada.，这个孩子们在他们一生中都要孝敬他们父母。 Dengan kata lain, semua orang tetaplah anak selama orang tua mereka belum meninggal. 就是告诉我们，这所有的孩子们，他仍然是孩子。当他的父母亲还没有离世之间，他仍然是他父母亲的孩子。 Saudaraku, di dalam budaya orang Yahudi, 在犹太人的这个传统当中， perintah kelima juga diyakini tetap mengikat setiap anak selama orang tua mereka itu masih hidup. 这个第五诫命也告诉那些孩子们，当他们父母亲还在世的时候，仍然有这个诫命。 Mereka harus menyediakan dan mempersiapkan sejumlah harta untuk keperluan orang tua mereka di lanjut usia. 他们必须供应他们的年老父母亲所有需要的一切。 Mereka wajib merawat orang tua mereka 他们必须抚养他们父母亲， sampai mereka memberikan penguburan yang layak bagi orang tua mereka. 直到他们给他们父母亲很好的葬礼。 Ini yang kita bisa pelajari dalam budaya orang Yahudi. 这个我们在犹太人传统当中，我们可以学习到。 Artinya menghormati orang tua tidak bergantung pada usia anak kecil atau remaja saja, tapi bergantung pada setiap usia, yaitu kita sebagai anak kepada orang tua kita. 就是告诉我们，我们孝敬父母是不是关于到我们年岁少还是少年人还是青年人？但是这是我们一生中我们都要孝敬我们的父母。 So, sekali menariknya dalam perintah menghormati orang tua ini, 很非常幸的，当这个孝敬父母这个诫命告诉我们， kita melihat tidak ada satupun alasan yang terkait dengan status atau perilaku orang tua. 我们可以看到没有关系到母亲的身份。 Perintah yang kelima ini tidak berbunyi, 这个第五诫命没有告诉我们，不是如此说。 hormatilah ayahmu dan ibumu yang membanggakan kamu. 你要尊敬以你为荣这个父母， Atau hormatilah ayahmu dan ibumu yang sudah merawat kamu dengan baik. 还是尊敬你那已经抚养很好的抚养你的父母亲？ Ini menunjukkan bahwa penghormatan kepada orang tua bersifat tidak bersyarat unconditional. 但是告诉我们，我们孝敬父母是无条件的， Mereka dihormati 我们孝敬他们， karena mereka adalah orang tua. 因为他们是我们的父母。 Tidak peduli siapa dan bagaimana orang tua kita, 不论是谁，不论是如何的情况，我们的父母亲， penghormatan tetap harus diberikan kepada mereka sebagai orang tua kita. 他们成为父母，我们必须要孝敬他们。 Bahkan perjanjian lama mencatat ada satu konsekuensi yang serius dari tindakan anak yang tidak menghormati orang tua. 在旧约中有告诉我们一个不尊敬父母亲的一个严重的后果。 Saudara perhatikan di dalam Imamat pasal 19 ayat 1 sampai 3 dan pasal 20 ayat 9. 我们看利未记， Di situ dikatakan demikian. 在那里告诉我们， Tuhan berfirman kepada Musa, 耶和华对摩西说 berbicaralah kepada segenap jemaah Israel,：“ 你要小谕以色列全会众说， dan katakanlah kepada mereka, 对他们会众说， Kuduslah kamu sebab aku Tuhan Allahmu kudus. 你们要圣洁，因为我耶和华你们的上帝是圣洁的。 Setiap orang di antara kamu haruslah menyegani ibunya dan ayahnya. 你们个人都当孝敬父母。 Apabila ada seorang yang mengutuki ayahnya dan ibunya, 若有个人，要着咒诅的父母， pastilah ia dihukum mati. 他必治死他， Maka darahnya tertimpa kepada dirinya sendiri. 那么的血要将在他的身上。 Di sini jelas dinyatakan perintah mentaati menghormati orang tua ada perintah penting. 这告诉我们，尊敬父母是非常重要的。 Karena perintah menghormati orang tua dipandang sebagai menghormati kekudusan dari Tuhan yang memberikan perintah itu. 因为我们孝敬父母就是对我们那圣洁的神，因为圣洁的神命令了我们， Begitu pentingnya. 那是非常重要 Sehingga 的。 baik berkat yang Allah janjikan kepada mereka yang mematuhinya, 不论上帝是否给那些顺服他的人， maupun hukuman yang diberikan Allah kepada para pelanggarnya, 还是上帝那个咒诅那些神化那些反抗他的人， kedua-duanya sama dahsyatnya. 那都是非常严重性的。
Karena itu saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, 因此我主内亲爱的弟兄姐妹 umat Tuhan 们， dipanggil untuk menghormati orang tua. 我们被神呼召要孝敬这个父母， Karena kedudukan mereka ditetapkan Allah sebagai orang tua bagi anak-anak. 因为他们是对孩子们是他们的父母亲。 Dan Tuhan mengecam orang-orang yang tidak menghormati orang tuanya sendiri. 上帝责备那些不尊敬父母的人。 Maka di dalam perjanjian baru, 在新约当中， Tuhan Yesus sendiri mengecam keras pemimpin-pemimpin agama Yahudi 主耶稣责备那犹太人，那个犹太人， yang mengajarkan seolah-olah oke-oke saja orang tidak menjalankan kewajibannya kepada orang tua 他好像觉得若是不尊敬父母是可以的， asal demi memenuhi kewajibannya kepada Tuhan. 但是他们已经尽对上帝神的一个义务。 Di dalam Injil Matius pasal 15 ayat 3, 在马太福音15章， Tuhan Yesus berkata, 主耶稣就是说： "Mengapa kamu melanggar perintah Allah demi adat istiadat nenek moyangmu? 你们为什么硬转了遗传，犯了上帝的诫命呢？ Sebab Allah berfirman, 上帝说， hormatilah ayahmu dan ibumu. 当孝敬父母， Dan lagi siapa yang mengutuki ayahnya atau ibunya pasti dihukum mati. 又少咒诅父母的，必致死他。 Tetapi kamu berkata, barang siapa berkata kepada bapaknya atau ibunya, 你们倒说，无论何人对父母说， apa yang ada padaku yang dapat digunakan untuk pemeliharaanmu sudah digunakan untuk persembahan kepada Allah. 我所当奉给你的已经做了奉献， Orang itu tidak wajib lagi menghormati bapaknya dan ibunya. 他就不可以不孝敬父母。 Dengan demikian firman Allah kamu nyatakan tidak berlaku demi adat istiadatmu sendiri. 就是你们借着遗传毁了上帝的诫命， So, sekali apa yang dilakukan oleh para pemimpin orang Yahudi sama sekali tidak oke menurut Tuhan. 按照神所这个犹太人的领袖所做的，其实是不正确的。 Sebab kewajiban kepada Tuhan 对上帝的义务， dan kewajiban kepada orang tua 对父母的义务， bukanlah suatu pilihan ini atau itu, 不是可以选择这个还是那个， melainkan suatu kewajiban yang sifatnya rangkap, 其实是双重的责任， baik ini maupun itu. 不论是这个还是哪一个， Mustahil seseorang bisa memenuhi kewajibannya kepada Tuhan, 一个人不能够对神负起这个责任， sementara dia mengabaikan dan menelantarkan orang tuanya. 他是他却误解了他父母亲。 Mustahil orang mengatakan dia mengasihi Tuhan, 一个人呢对说爱主， sementara orang tua yang kelihatan tidak dikasihinya. 但是能够看到父母亲，他却不爱他。 Saudaraku, Tuhan Yesus sendiri telah memberikan satu contoh yang nyata mengenai apa artinya menghormati orang 主 tua. 耶稣也给一个特别的例子，怎么样是尊敬父母。 Tidak kurang dari 30 tahun, 30年当中， Tuhan melewatkan waktunya di Nazaret. 主耶稣在拿撒勒过了他的日子， Dia tinggal di Nazaret bersama Maksudnya dengan Nazaret keluarganya,哪边？ orang tuanya dan adik-adiknya. 他的他的弟兄们住在哪里？ Selama 30 tahun itu, 30年当中， ia memanfaatkan waktu untuk urusan keluarga. 他在家庭，他做了家庭事务， Dan hanya kira-kira 3 tahun dia pakai untuk pelayanannya. 就3年时间他用来侍奉。 Tetapi ia membuktikan betapa pelayanannya tidak sedikit pun berkurang nilainya. 他见证了他的侍奉是没有不价值的， Tidak sedikit pun berkurang dampaknya. 就是没有影响力的。 Hanya karena kuantitas waktu yang relatif singkat. 虽然他的时间是非常的短暂， Justru yang kita melihat walaupun waktunya begitu singkat kira-kira 3,5 tahun. 虽然我们看到时间非常短暂，只有3年半的时 Tetapi 间， dampak pelayanan Tuhan begitu luar 但是 biasa. 主耶稣侍奉的影响力是那么的大。 Sekarang memang Alkitab tidak mencatat rentang waktu selama 30 tahun itu. 圣经是没有记载关于这30年的时间， Namun kita bisa menduga bahwa Yesus mempergunakan waktu yang panjang itu untuk memenuhi kewajibannya kepada keluarganya. 但是我们可以想象到，主耶稣用很漫长的时间对付在家庭事务的事上。 Sebab Yusuf sang ayah dan Ini kepala Yosef. keluarga 要是他的父亲还是一家之主， kemungkinan sudah meninggal. 可能已经逝世了。 Karena itu kalau ayah tidak ada, 要是没有父母，没有父亲 maka，laki-laki yang paling tua lah yang mengambil tanggung jawab jadi tulang punggung keluarga. 那么长者就成为家庭的主顾。 Dan hal ini kita bisa lihat secara umum ditemukan juga di dalam keluarga-keluarga orang Tionghoa. 在此我们看到，在我们华人家中也是如此的。 Bahwa ketika orang tua pria tidak ada, maka yang laki-laki yang paling tua menjadi tulang punggung untuk menafkahi hidup keluarga. 当时要是父亲没有了，那么长者就成为家中的主顾，他要负起家庭的生活。
Kalau kita juga melihat kehidupan Tuhan, 我们看神的生活， maka tak kala ketika Tuhan Yesus ada di kayu salib, 当主耶稣在十字架的时候， dia juga tidak melepaskan tanggung jawabnya sebagai anak. 他没有唾弃他成为孩子的一个责任， Dia menyerahkan pemeliharaan Maria kepada muridnya yaitu Yohanes. 他将要抚养他的母亲玛利亚给了这个Dengan kata lain, 约翰。 selama atau semasa Yesus hidup, 他说，当主耶稣活着的时候， ia membaktikan dirinya kepada orang tua, kepada keluarganya sampai pada waktu dia berada di penghujung hidupnya. 他献身你的家庭、你的父母亲，直到他的生活的尾声。 Jadi kalau kita melihat perintah ini begitu penting 我们看这个命令是那么的重要， dan merupakan suatu keharusan bagi umat Tuhan untuk melakukan apa yang menjadi perintah Tuhan itu. 成为一个上帝的子民，必须遵守这个诫命。 Saudara yang terkasih dalam Tuhan, 我们所爱的弟兄姐妹们， menaati dan menghormati orang tua 顺服上帝，顺服父母亲，孝敬 adalah 父母， suatu keharusan. 是个必须的。 Mengapa saudara sekalian? 为了什么呢？ Setidaknya kita bisa melihat ada 4 alasan. 我们可以看到有4个理由。 Pertama, karena menaati dan menghormati orang tua adalah sesuatu yang wajar, sesuatu yang benar. 孝敬父母、顺服父母是非常一个自然的事情。 Tak kala Paulus memerintahkan anak-anak untuk menghormati orang tua, 保罗要他的孩子们尊敬父母的时候， Paulus di dalam surat Efesus pasal 6 ayat 1 mengatakan, 保罗在以弗所书第6章第1节告诉我们， karena haruslah demikian. 这是理所当然的， Terjemahan lain mengatakan, karena ini adalah sesuatu yang benar. 这是应该的，是理所当然的。 Perintah yang mewajibkan anak-anak untuk menghormati orang tua 这个诫命要孩子们尊敬父母， bukanlah sesuatu perintah yang asing, 不是一个陌生的诫命， tapi justru mengatakan itu suatu perintah yang benar. 这是个真理的诫命， Karena memang haruslah demikian. 那是理所当然的。 So, sekalian yang saya kasih dalam Tuhan, 神所的弟兄姐妹们， perintah yang mewajibkan anak-anak untuk menghormati orang tua 这个诫命要孩子们尊敬父母， tidak hanya berlaku untuk orang Kristen, 不是对基督徒来 namun kita 说。 juga bisa melihat di dalam kehidupan masyarakat umum. 我们看到事情上所有的人都是一样 Orang-orang Yunani dan 犹太人 orang-orang 希腊 Romawi 人 pun mengajarkan 罗马 demikian. 人也是如此的教导。 Menurut para filsuf Yunani, 按照这个希腊人的哲学家， bahwa seorang anak wajib menaati dan menghormati orang tua tidak perlu dipersoalkan. 一个孩子们他要孝敬父母，那是没有问题的， Karena menaati dan menghormati orang tua adalah tuntutan akal sehat. 因为孝敬父母是我们这个健康人所应该 Bahkan 所 kalau 做 kita 的。 melihat dataran mengenai seorang filsuf Tiongkok yang Confucius, 孔子，我们这个中国的一个哲学家， Confucius sangat menekankan kewajiban anak untuk menghormati orang tua. 他非常强调要孩子们来孝敬父母。 Hampir di setiap masyarakat menghormati orang tua merupakan suatu keharusan. 在我们社会当中，我们孝敬父母、尊敬父母是一个理所当然的， Bukan saja karena mereka adalah orang tua kita, 不应该不能说他是我们的父母 namun 亲， juga untuk mengingat apa yang mereka telah lakukan bagi kita sebagai anak-anak. 但是我们要想到他们对我们孩子们所做的一切， Sekali lagi kita adalah orang yang berhutang kepada orang tua kita. 我们是对我们父亲是欠着父母的人， Kita berhutang kasih, 我们欠了父母的爱， kita berhutang pengorbanan, 我们欠了他们对我们的牺 kita 牲， berhutang banyak hal yang lain 我们欠了很多的事 yang 情， tidak mungkin kita bisa balas kepada orang tua 对我们 kita. 来说，我们是很难回报的。 Namun apa yang seringkali dilakukan anak kepada orang tuanya? 但是很多孩子对父母亲所做的， Sekali memang ada anak-anak Tuhan yang baik yang betul-betul sayang kepada orang tuanya. 但是有基督徒的人，他真正的爱他的父母亲， Mereka mengasihi orang tuanya 他们爱的父母 dengan 亲， merawat orang tuanya dengan baik. 好好的抚养父母亲。 Tapi di dalam kenyataan kita juga bisa menemukan bahwa ada orang-orang yang tidak sayang kepada orang 在 tuanya. 现实当中，我们也看到很多人对父母亲都不孝敬， Tidak menghormati, tidak memperlakukan orang tuanya sebagaimana yang seharusnya. 他们不尊敬父母亲，不抚养父母亲，好像应该他们所做的。 So, sekarang ada satu ungkapan yang mengatakan demikian. 有一个成语如此的说， Orang tua tidak pernah takut miskin 父母亲他不怕成为穷， untuk memberi nafkah bagi anaknya. 他怎么样来抚养他们的孩子们？ Saat mereka membesarkan anak mereka. 当我们要抚养养育他们孩子成长的时候， Tetapi kebanyakan anak 但是许多的孩子们， sering takut kekurangan 他们却害怕缺乏。 saat menanggung orang tua mereka di masa tua mereka. 当父母亲在年老的时候，他们要抚养父母亲的时候， Sehingga kita sering juga mendengar bahwa
orang tua bisa memelihara, membesarkan banyak sekali anak. 我们可听到父母亲可以抚养许许多多的孩子， Namun tidak banyak anak yang bisa memelihara kedua orang tua. 但是不少的人，他们怎么样好好的抚养他们的父 Saudaraku, 母 tentu 亲？ ini suatu yang ironis sekali. 这是一个非常讽刺 Apalagi 的 kalau 事 itu 情。 dilakukan oleh anak-anak Tuhan. 就是我们上帝的孩子们做如此的事情， Kita dipanggil Membaik untuk futsal. menghormati orang tua kita. 我们被呼召要孝敬我们的父母， Karena itu adalah hal yang benar. 那是正确的事情。 Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, 神所的弟兄姐妹们， beberapa hari yang lalu saya melihat sebuah tayangan 几天以前我看了一个影视， yang merupakan surat dari orang tua kepada 就 anaknya. 是一个父母亲对孩子写的信， Kita bisa melihat tayangan ini. 我们可以看。 Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, 神所的弟兄姐妹们， hormatilah orang tuamu, 当孝敬父母， sayangilah dan rawatlah mereka. 我们来爱他们， Karena ini adalah hal yang benar. 这是正确的。 Ingatlah kasih sayang orang tua yang sudah membesarkan kita, 我们想到我们父母亲的 makanya 爱 telah 的抚 memelihara 养我们， hidup kita sehingga Akan kita kau bersemih. sampai pada hari ini. 能够知道至今。 Saudaraku, uang bisa dicari, 金钱我们可以寻找， ilmu bisa digali, 知识我们可以去征讨， tetapi kesempatan untuk mengasihi orang tua tidak akan terulang kembali. 但是我们孝敬父母的时间，我们不能够再找回 Karena。itu selama masih ada kesempatan, 但是还有机会的话， sayangilah orang tuamu 爱你父母嘛， dan hormatilah mereka. 尊敬他们吧。 Yang kedua sekalian, 第二件事情，
Karena mentaati orang tua adalah satu perintah dari Tuhan. 因为我们孝敬父母是上帝所命令的。 Saudaraku, kalau kita memperhatikan Keluaran pasal 20, 我们就看出埃及记20章， kita melihat bahwa sebelum 10 perintah itu diberikan oleh Tuhan, 当上帝还没有四条诫命的时候， Tuhan menyatakan dirinya sebagai Allah yang membawa bangsa Israel itu keluar dari tanah Mesir. 上帝带领这个以色列人出了这个埃及。 Karya penebusan Tuhanlah yang menjadikan dasar ketaatan orang-orang Israel kepada semua perintah Tuhan. 这个上帝这个出埃及的这个救赎的工作，就是让这个以色列人成为他们对顺服神的一个基础。 So, sekali kita juga adalah umat tebusan Tuhan 我们是上帝救赎的子 yang 民， ditebus dengan harga yang mahal, 他用重价赎回了我 yaitu 们， dengan darah Kristus yang menjadikan kita milik Allah. 就是从耶稣基督的宝血，让我们成为属于上帝的子民。 Maka kita dipanggil untuk hidup sesuai dengan kehendaknya. 那么我们被呼召要按做主的旨 Dan 意而 kehendak 行。 Allah bagi kita adalah bagaimana kita bisa melakukan perintahnya dengan menghormati orang tua kita. 上帝要我们怎么样来孝敬我们的父母。 Ulangan pasal 5 ayat 16 berkatakan, hormatilah ayahmu dan ibumu seperti yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. 当照耶和华你上帝的吩咐孝敬父母。 Demikian juga dalam Kolose pasal 3 ayat 20 Paulus berkata, hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal karena itulah yang indah di dalam Tuhan. 这哥罗西书第3章20节告诉我们：你们做儿女的要凡事听从父母，因为这是主所喜悦的。 Jadi menghormati dan mentaati orang tua sebagaimana yang diperintahkan oleh Tuhan 我们要尊敬父母、服从父母，就是按照上帝的命令， merupakan bentuk menghormati Tuhan dan mentaati perintahnya. 就是我们对上帝的尊敬的服从神的一个。 Yang ketiga, saudara sekalian, 第三， karena orang tua adalah wakil Tuhan. 因为父母就是上帝的代表。 Alkitab mengatakan, hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan karena haruslah demikian. 因为你做人的凡事要听从父母，这是主所喜悦的。 Bapak Matthew Henry pernah memberikan komentar pada nats ini. Matthew Henry 曾经如此对这个话语如此的说。 Dia mengatakan bahwa Paulus hendak berbicara orang tua Paulus sebagai 说 wakil Tuhan di muka bumi ini. 保罗曾经说：“我父母亲是我们在这个世界上上帝的代表。 Orang tua harus mendidik anaknya di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. 我们父母亲必须在上帝的教训中来教导他的孩子们。 Maka logika pemikirannya, 那么在他逻辑上说 oleh，karena orang tua yang memberikan ajaran Tuhan kepada anak-anaknya, 因为父母亲教导我们是用上帝的教导， maka mereka adalah wakil Tuhan yang Nama diperintahkan oleh sang Tuhan untuk Taubao. mengajar anak-anak. 他们上帝的代表，上帝要命令他们怎么样教导他的孩子们。 Karena orang tua adalah wakil Tuhan, 因为父母亲是上帝的代表， maka sudah selayaknya orang tua itu mendapatkan penghormatan dan ditaati. 那么父母亲应该得到我们孩子们的个尊敬。 Tetapi mungkin saudara bertanya, 可能大家要问， apakah perintah menaati orang tua ada perintah yang sifatnya mutlak? 我们孝敬父母、服从父母是一个绝对的事情吗？ Memang kita menemukan banyak orang Kristen kebingungan ketika diperhadapkan dengan perintah untuk menghormati dan mentaati orang 我 tua. 们基督徒有好多时候感到迷惑，要当孝敬父母这个问题的时候， Apalagi kalau orang tua mereka adalah orang tua yang belum mengenal Tuhan. 好多时候父母亲有的时候是还没有相信主的。 Mungkin orang tua mereka yang belum mengenal Tuhan melarang mereka untuk bisa menjadi orang Kristen atau menjadi anak Tuhan. 他们不认识主的父母亲，他们禁止孩子们来认识主。 Saya sangat memahami Wah, akan非常 pergumulan 明了。 dari orang Kristen untuk mentaati perintah Tuhan ini. 我非常明了，这个基督徒他们要孝敬父母，这个非常困难的事情。 Sebab kita tahu bahwa ada kalanya perintah orang tua yang belum mengenal Tuhan itu bertentangan dengan perintah dari Tuhan. 很多还不认识主的父母亲，他们命令是以上帝的命令是违 Namun 背 saya 而 ingin 行的。 mengatakan seperti ini saudara sekalian. 但是我要告诉大家一件事情， Kesetiaan kita kepada Tuhan adalah sesuatu yang mutlak. 我们对上帝的忠诚是一个完全绝对的。 Kita memang harus tetap mentaati orang tua kita 我们其实我们要服从我们的父母亲， sejauh apa yang dikatakan atau diperintahkan oleh orang tua kita tidak melanggar dari perintah Tuhan. 当我们父母亲对我们的命令没有违背了上帝的旨意， Namun ketidaktaatan kita itu 但是我们不顺服的，
kepada orang tua kita yang Itu yang memerintahkan memfungsi. kita melakukan sesuatu yang bertentangan dengan firman Tuhan 对于我们父亲命令我们所做的是违背了上帝，违反了上帝要我们 harus 所做的， dilakukan dengan baik dan lemah lembut. 我们要温柔好好的去做， Supaya kita sebagai anak, sebagai orang percaya tidak menjadi batu sandungan bagi keluarga kita. 让我们成为上帝的孩子，不成为家庭的绊脚石。 Saudara yang terkasih dalam Tuhan, 生出来的弟兄姐 yang 妹们 keempat,，第四件事情， kalau kita membaca dan bagian firman Tuhan ini, 就我们看这个上帝的话语， dengan jelas dikatakan bahwa mentaati orang tua akan mendatangkan berkat Allah. 我们要孝敬父母，我们就得福。 Kalau kita memperhatikan perintah yang kelima, hormatilah ayahmu dan ibumu. 我们看，当孝敬父母这条诫命的时 Supaya 候， apa, saudara sekalian? 让你得到了什么呢？ Disebutkan supaya lanjut umurmu atau panjang umurmu. 就让你治理地上得以长久。 So, sekali kalau kita melihat perspektif masa lalu, 我们看以前的事情， kita tahu bahwa lanjut umur atau panjang umur adalah salah satu tanda seseorang itu diberkati oleh Tuhan. 让我们看到以前的事情就是长寿，就是我们得福的一个标志。 Maka anak-anak yang menghormati orang tuanya, 一个孩子他们孝敬父母的， Tuhan memberikan perintah dan juga sekaligus janji 上帝一个命令，上帝有一个应许， bahwa Tuhan juga akan memberkati kehidupan mereka. 上帝要赐福他们的生活。 Maka selain panjang umur, 除了长寿， tanda berkat yang lain yang diberikan oleh Tuhan. 上帝所赐给他的祝福的 Kalau 别的 saudara 标志， memperhatikan dalam Ulangan pasal 5 ayat 16, 我们看生命记， di situ sebutkan supaya baik keadaanmu. 让你这次在患所赐的地上得以长久。 Memang kita tahu berkat Allah itu sangat beragam. 我们知道上帝所的福气是 Tapi 很 kita 多类 percaya 的， kepada janji Tuhan 他们相信上帝的应许。 bahwa anak-anak yang menghormati orang tuanya 一个孝敬父母的孩子们， akan diberkati oleh Tuhan. 上帝必赐福于他。 Tetapi berkat Tuhan 但是上帝的祝福 tidak boleh dipandang sebagai motivasi untuk kita taat kepada Tuhan. 不可成为我们这个顺服上帝一个动机， Melainkan berkat itu sebagai satu konsekuensi atau akibat yang tidak terelakkan dari ketaatan kita untuk melakukan perintah 但 Tuhan. 是我们这个得福是该应得的。 Jadi kita lihat dengan jelas 我们 sekali, 清楚的看到， kita diperintahkan 我们被命 untuk 令 menghormati orang tua 要孝 kita. 敬我们的父母， Karena itu adalah hal yang benar. 那是最理所当然 Karena 的， itu adalah perintah dari Tuhan. 因为是上帝所命令 Karena 的， orang tua kita adalah wakil Tuhan. 因为我们的父母亲是上帝的代表 Dan。setiap kali kita mentaati perintah Tuhan, 每次我们顺服上帝的旨意的时候， secara khusus dalam hal menghormati orang tua, 可不可以在孝敬父母这个事件上， maka Tuhan akan memberkati kehidupan kita. 那么上帝要赐福我们的生活。 Tetapi kalau kita memperhatikan surat Efesus pasal 6 ayat 1 sampai 4 dan juga Kolose pasal 3 ayat 20 dan 21我们最 tadi, 高以父所书6章第1到第4节，还是哥罗西书3章20到21节的时候， perintah untuk menaati dan menghormati orang tua 我们要孝敬父母这个诫命， juga dibarengi dengan perintah agar orang tua mengasihi anak-anak mereka. 也告诉我们要命令着父母亲要怎么样爱我们的 Di 孩子 dalam 们。 kedua surat ini Paulus memberikan perintah bagaimana sepatutnya orang tua memperlakukan anak-anak mereka. 再告诉我们保罗怎么样告诉我们父母亲要怎么样看顾他的孩子们。 Mereka dinasehati, dihimbau untuk tidak membangkitkan amarah dan tidak menyakiti hati anak-anak mereka. 他们做父母的不要惹儿女的气，恐怕他们失了志气。 Saudaraku, kita tahu orang tua adalah manusia biasa 我们知道父母亲是平凡的一个人， yang bisa juga melakukan kesalahan-kesalahan, 可能要做了许多的错事， yang bisa menyalahgunakan otoritas mereka terhadap anak-anak mereka. 可能他们有权威，他们破坏了孩子们。 Orang tua bisa memanjakan anak-anak sehingga merusak kehidupan anak-anak. 父母亲能够宠爱孩子，那么破坏了孩子的生活。 Betapa sering kita melihat perilaku anak-anak yang rusak 我们看到许多孩子他们破去的生活， dan membuat hati daripada orang tua bersedih dan banyak mencucurkan air mata 让父母亲感到非常的伤心，他们流了许多的泪， oleh karena kesalahan daripada orang tua 因为这是父母亲的错事。 yang terlalu memanjakan anak 他太多宠爱这个孩子了， dengan alasan dia mengasihi anak. 他的理由是他非常爱他的孩子们。 Terus kan orang tua juga bisa memperlakukan anak-anaknya dengan kejam sehingga anak-anaknya mengalami banyak kepahitan. 父母亲也能残酷的面对着孩子，让这孩子他身心得到了非常的苦处。 Perlakuan kejam itu bisa 残酷的 melalui 行为 kata-kata 接触的言语，他的 atau 行 secara 为， verbal, 或是在行动上， tapi juga bisa melalui perlakuan secara fisik. 可能在肉体上他做了， Perlakuan yang dialami anak secara fisik yaitu dengan perlakuan yang kasar. 就是很粗暴的面对着这个孩子们。
Dan yang seringkali merupakan satu trauma yang dibawa dari kecil sampai ke dewasa. 这个孩子们从小至大得到了这样的对做法，他们心生感到非常的困难。 Saudaraku, Paulus menggambarkan orang 保 tua 罗这么 Kristen 说，一个基督徒的父母亲 adalah orang tua yang baik. 是个好的父母亲， Dan sikap ini sangat bertentangan dengan orang tua non-Kristen pada masa itu 在当时的时刻是与那非基督徒的父母亲是 yang 不同样的。 memegang, yang menerapkan kekuasaan mutlak atas keluarganya. 他对他们家庭，他用非常有权威性的。 Bahkan orang tua khususnya ayah boleh dengan sesukanya menjual anak-anaknya sebagai budak. 他们父亲，他能够很自由的变卖他的孩子们， Memaksa mereka bekerja di ladang bahkan dengan terbelenggu. 他在襁褓的孩子们在田里工作，是捆绑他们的孩子们， Menghukum mereka sampai pada hukuman mati karena kuasa menghukum ada pada orang tua. 因为他在本身的权威，他们只刑罚的孩子，直到孩子死亡。 Tetapi sikap dan perlakuan orang tua Kristen tidaklah demikian. 但是当时基督徒的父母亲，他们的态度不是如此的。 Memang orang tua Kristen bukanlah orang tua yang sempurna. 是的，基督徒的父母亲，他们不是完美的一个父母亲， Kadang-kala juga bisa melakukan kesalahan. 好多时候也能够做错事。 Karena itu, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, 因此，我所爱的弟兄姐妹们， para orang tua Kristen juga harus mengevaluasi dirinya 我们基督徒的父母亲也要自己检讨 dan 自己， melakukan tugas panggilannya untuk mengasihi anak-anaknya. 他要实行上帝的呼召，就怎么样爱他的孩子们， Yaitu bagaimana mereka bisa mendidik anak-anak mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. 他们在上帝的诫命中、上帝的诫命中，怎么样教养他们的孩子。 Kata ajaran di situ bisa berkaitan教导 dengan 中 satu ganjaran atau satu hajaran atau berkaitan dengan disiplin. 在教导就是与这个规制是有联性的。 Orang tua mengasihi anak harus, 父母亲疼爱孩子是应该的， tetapi mengasihi anak tidak identik dengan memanjakan anak. 但是疼爱的孩子不是怎么样热爱的孩子。 Mengasihi anak tidak sama dengan menyenangkan anak dan memberikan kepada mereka apa saja yang mereka mau. 我们爱孩子不是将所有孩子所要的，我们都送给他。 Kadangkala disiplin yang kita terapkan, 好多时候我们所做的规则， hukuman yang kita berikan 我们所做的这 bisa 个计 membuat 划， anak berduka cita 让孩子能够伤心， atau marah kepada kita untuk sementara waktu. 但是短时刻对我们感到生 Tetapi 气。 itu harus dilakukan 但是那是必须我们所做的， karena itu justru membawa kepada perubahan dalam hidup mereka. 让他们在生命中会有改变。 Firman Tuhan mengatakan duka cita menurut kehendak Allah 按照上帝话语，那是伤痛了神， membawa 悲 pada 伤 pertobatan dan 带 kesalehan 领的 hidup. 但是他得了悔改，但是他有全神的生活。 Sementara kalau kita memperhatikan disebutkan harus mendidik mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. 当我们看到我们在上帝的话语中，我们要怎么样劝勉，怎么样教养他们， Nasihat di situ bisa berarti suatu pengajaran atau suatu teguran. 在这里可以教导，可以说这个指背。 Pada intinya bahwa disiplin itu harus diterapkan dengan pengajaran. 告诉我们，规制必须与这个教导联系的。 Pelajaran apa yang didapatkan anak-anak dari disiplin yang diterapkan oleh orang tua? 他父母亲所给他们的规制，教导了他们的什么呢？ Ajaran firman Tuhan apa yang diajarkan kepada anak-anak melalui disiplin yang ada? 按照这个他们所的规制，上帝的话，以着上帝的话语教导了他们什么规制呢？ Supaya anak-anak bisa memahami mengapa mereka didisiplinkan 让孩子能够明白为什么他们要有这个 dan 规 tahu 矩， bahwa disiplin yang diberikan itu bertujuan untuk mendidik mereka hidup di dalam kebenaran. 让我们教导他们这些规则，让他们在生活中能够成为一个人好，成为在真理中生活。 Tetapi ajaran dan nasihat Tuhan itu, atau bolehkah ajaran dan nasihat itu tidak bisa dipisahkan dengan Tuhan. 但是这个教导层面不能够与上帝分开。 Maksudnya proses didikan orang tua terhadap anak itu harus selalu dikaitkan dengan Tuhan. 就是告诉我们，我们教导孩子必须与上帝有直接的关系， Harus dikaitkan dengan berita Injil itu. 就是上帝的福音应该有连接性的。 Karena para orang tua Kristen itu bukan sekadar mengajarkan soal moralitas mana yang baik, mana yang tidak baik. 其实基督徒的父母亲不是教导孩子在道德上什么是好的，什么是不好的， Melainkan membimbing anak mereka untuk mempercayai dan menghidupi Injil itu. 但是要教导孩子们怎么样相信，并且活出这个福音来。 Jadi orang tua punya tugas 但是父母亲有个义务， bukan saja mengajarkan soal moralitas kepada anak mereka, 不是
是对孩子们最道德上的教导， tapi mendidik mereka supaya mereka mengerti kebenaran, 但是要教导孩子们，让他们认识 mereka 这 bisa 个真理， mengenal Tuhan, 他们能够认识 mereka 主， bisa percaya kepada 他 Tuhan, 们能够相信主， dan hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. 按照上帝的旨意而生活。 Dan itu dibingkai dalam satu keadaan di mana orang tua mengasihi dan mendisiplinkan anaknya dengan baik. 就是告诉我们，这个父母亲怎么样给这个孩子很好的规则。 Karena itu saudaraku yang terkasih dalam 因 Tuhan, 此，上我所爱的主内弟兄姐 para 妹 orang 们， tua, 我还父母亲的， didiklah anak-anakmu di dalam ajaran dan nasihat Tuhan, 教导孩子们按照上帝的旨意，按时的教导， agar 教导他 anak-anakmu 们， hidup mengasihi Tuhan. 让孩子们能够爱主， Dan jika dia mengasihi Tuhan, 就是能够爱主， maka dia pasti mengasihi engkau sebagai orang tua. 他必定爱你，成为他们的父母。 Dan berbahagialah engkau jika anak-anakmu mengasihi Tuhan. 你的孩子们爱上帝，那么就 Berbahagialah 得福 engkau kalau 了。 melihat anak-anakmu juga mengasihi engkau. 你非常有福了，就是你孩子们爱你。 Dan saya percaya itu Kau lebih siang-siang. bernilai apapun daripada hidup di dalam hidup saudara. 我相信这个在你生命中是最有价值的。 Orang tua 父母 harus 亲 mendidik anak-anak 必须教养孩子， di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. 在上帝的劝勉中、教导中教育这个孩 Di 子。 sini kita melihat ada satu hukum yang seimbang, saudaraku. 在你们看到有一个非常好的律法， Di 一个 satu 平衡的 sisi 律法。 anak-anak menghormati orang tua sebagaimana在一方面 seharusnya di dalam Tuhan. 一个方面，这孩子们孝顺父母； Tetapi di sisi yang lain, orang另一 tua 方 harus 面 mengasihi anak-anaknya sebagaimana seharusnya juga di dalam Tuhan. 父母亲要爱他们孩子们，就像还在那个神里面爱他们的孩子 Maka 们。 tepatlah kalau tema di dalam hari orang tua ini 特别在今天早晨这个双亲节的节目当中， adalah kasihilah orang tuamu, 就是你要孝敬父母， hormatilah orang tuamu, 尊敬父母， dan kasihilah juga anak-anak. 也爱你的孩子们。 Biarlah ini menjadi satu pedoman bagi kita dalam menjalankan tugas panggilan kita masing-masing, baik sebagai orang tua, 当我们这个成为呼召我们，不论我们成父母亲的， baik kita sebagai anak. 成为孩子们的， Mari kita berdoa. 我们祷告。 Tuhan, kami mengucapkan syukur dan terima kasih 主，我们献上你献上感谢， karena sebagai anak, 因为成为孩子， Kau telah memberikan kepada kami orang tua yang begitu baik, 你已经赐给我们非常好的父母亲， yang telah membesarkan kami, 已经抚养了我们， yang telah mengasuh dan merawat kami, 已经养育了我们。 sehingga kami boleh ada sebagaimana kami ada hari ini. 我们今天能够存在， Kami sudah sepatutnya menghormati orang tua kami, 我们应该孝敬我们的父母， karena itu adalah suatu hal yang baik, 因为这个好的事件， dan sebagai satu bentuk kami mentaati Tuhan sendiri. 就是我们对主一个表达 Tuhan, 感谢 tolonglah 的 kami 心。 juga 主啊，求你帮助我们， sebagai para orang tua, 成为父母的。 berilah kepada kami kasih dan kesabaran 主啊，给我们的爱一个温 untuk 柔的 mendidik 心。 anak-anak kami di dalam ajaran dan nasihat Tuhan, 叫你教导中，我们怎么样养育我们的孩 supaya 子， mereka bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan, 让我们能够在主的成长、认识主成长当 hidup 中， percaya kepada Tuhan 相 Yesus 信耶稣基督， dan menghidupi kebenaran Injil itu. 能够活出主的话语来。 Sehingga mereka boleh menjadi anak-anak yang bertumbuh, boleh mengasihi Tuhan. 因此，他们成长这个爱主的孩子， Dan juga mengasihi kami sebagai orang tua. 主啊，爱我们成为父母的， Kami bersyukur pada Tuhan, 我们向你献上感谢， karena firman Tuhan begitu indah bagi kami. 因为主的话语是多么的美好。 Tolong kami Tuhan bukan saja menjadi pendengar firman, 主啊，不叫我们成为听众而已， tapi tolong kami juga untuk menjadi pelaku-pelaku firman. 但是成为实行你话语的人。 Simpan firman-Mu dalam hati kami 主 Tuhan. 啊，这样的话语藏在我们心中， Dan tolong kami untuk menerapkannya dalam hidup kami. 就帮助我们能够实行在我们生活上。 Di rumah kami ada Di orang rumah tua kami. yang juga harus kami perhatikan dan kami rawat. 在我们家庭中有我们父母亲，我们必 Di 须 rumah 抚养 kami 他 juga 们； ada anak-anak yang perlu kami perhatikan dan juga 在我们家庭 kami 中 didik di dalam ajaran nasihat. 也有我们孩子们，我们必须抚养，我们必须关心他们。 Berilah kami pertolongan Tuhan 主啊，求您帮助我们， untuk mempraktekkan firman-Mu dalam hidup kami. 在我们这样的话语施行在我们生活上， Dalam nama Tuhan Yesus, 靠耶稣基督的名求， kami berdoa. 我们祷告， Amin. 阿门。 Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Ada satu kebenaran yang sulit untuk kita terima pada umumnya. Kebenaran itu adalah suatu hari nanti kita akan berpisah dengan orang-orang yang kita kasihi. Sekalipun di dalam Tuhan, perpisahan itu adalah sifatnya sementara. Tetapi di dalam hati kecil kita,
ada sesuatu yang sulit untuk kita terima di dalam perpisahan itu. Sebab jikalau kita boleh jujur di hadapan Tuhan dan di hadapan semua orang, kita merindukan kita hidup selalu bersama-sama dengan orang-orang yang kita kasih dan kita sayangi. Dan orang-orang itu tentu adalah orang tua kita dan anak-anak kita. Pada kesempatan siang hari ini, saya bersama dengan Guru Injil Daniel dan Guru Injil Samuel akan membagikan satu refleksi dari rasa kehilangan yang kami alami kurang daripada 6 bulan ini. Contoh Daniel ditinggal oleh mama yang ia kasih pada tanggal 1 Desember tahun 2019. Dan Guru Injil Samuel juga ditinggal pulang kembali ke surga oleh mama yang ia kasih tanggal 28 Maret yang lalu. Dan saya sendiri juga ditinggal oleh ibu saya yang saya kasihi tanggal 18 April yang lalu. Di momen Parents Day ini kami bertiga hadir ingin memberikan satu penghayatan dari perasaan kami. Bagaimana kami mengalami momen Parents Day tahun ini tanpa mama atau tanpa ibu yang biasanya kami telepon atau kami berikan sesuatu untuk kami ucapkan. Dan biarlah ini juga boleh menjadi pendorong nantinya bagi jemaat sekalian yang ada di rumah ketika mendengarkan satu refleksi dari setiap kami. Pertama, saya akan persilahkan oleh Guru Injil Daniel untuk membagikannya bagi kita sekalian. Ya, Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Jujur ketika saya mendapatkan WA bahwa nanti ketika momen Parents Day akan membawakan refleksi khusus tentang mama, jujur saya merasa sedih Bapak Ibu Saudara sekalian. Sedih bukan hanya karena terpisah secara fisik dengan orang yang dikasihi, tetapi saya merasa sedih karena saya merasa 26 tahun dalam hidup ini rasanya kurang untuk bisa mengekspresikan dan menyatakan rasa sayang dan kasih itu kepada mama tercinta. Kadangkala ketika saya duduk diam sendiri, saya terkenang momen manis bersama dengan mama. Saya kangen ketika saya bisa membelikan makanan kesukaan mama. Kue tiaw siram saya belikan. Kangen ketika bisa mengajak mama untuk berjalan-jalan, memeluknya sambil curhat tentang kehidupan ini. Semua hal yang disampaikan itu kelihatannya sederhana, bukan Bapak Ibu Saudara sekalian? Membelikan makan, jalan-jalan, mungkin bersaat teduh bersama dengan mama itu adalah hal yang biasa kita lakukan. Tetapi sesuatu yang simpel dan sederhana itu menjadi sangat istimewa ketika orang yang dikasihi itu gak ada lagi di sisi kita. Dan hal itu menjadi sesuatu yang sangat berharga. Kehadiran orang yang dikasihi itu begitu berharga. Mungkin itu yang bisa saya bagikan, yang menjadi refleksi dengan mama saya tercinta. Ya, Guru Injil Samuel juga akan membagikan kisah tentunya memiliki kesan yang tersendiri bersama dengan mama yang ia kasihi. Shalom jemaat sekalian yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Di dalam waktu yang singkat ini saya akan men-sharingkan beberapa poin refleksi saya setelah ditinggal oleh mami saya yang terkasih, yang begitu meninggalkan banyak bekas memori yang bermakna dalam hidup saya. Hal pertama yang dapat saya katakan kepada semua kita yang menyaksikan tayangan ini ialah ketika kita berduka ditinggal oleh orang yang kita kasihi,
ada perasaan sedih, ada perasaan atau pengalaman kita bertanya-tanya kepada Tuhan. Kita menyesali mengapa ini terjadi, mengapa itu terjadi. Saudara, ketika kita mengalami hal itu adalah sesuatu yang wajar. Dan jangan kita sangkali atau tekan perasaan itu. Tetapi perasaan itu adalah sesuatu yang Tuhan ingin untuk kita ekspresikan secara otentik di hadapan Tuhan. Kita jujur dengan perasaan sedih kita. Kita jujur dengan perasaan kehilangan kita. Kita jujur dengan segala bentuk pertanyaan-pertanyaan yang sangat wajar kita sebagai anak Bapa di surga, kita ajukan itu kepada Bapa kita. Dan saya pribadi, Bapak Ibu Saudara sekalian, saya pun mengalami kesedihan yang mendalam, saya akui itu. Dan saya juga bertanya-tanya, seringkali ketika saya melihat jumlah, karena kebetulan jemaat sekalian, Bapak Ibu, mama saya meninggal karena COVID-19. Pandemi yang terjadi merenggut nyawa mama saya, atau saya sebut dengan mami saya. Ketika saya selalu lihat data statistik di Indonesia yang meninggal sekian. Saya sering bertanya-tanya, kenapa dari sekian kurang lebih 265 juta penduduk Indonesia yang terkena corona dan yang meninggal hanya sekian persen dari seluruh penduduk Indonesia, tetapi kenapa salah satunya mami saya? Jujur itu saya bertanya kepada Tuhan, kenapa ini terjadi? Kenapa Tuhan Engkau izinkan ini? Dan saya bersyukur karena saya memiliki Bapa di surga yang tidak marah, dan saya percaya tidak menjudge saya dengan segala kejujuran saya. Tapi dia mengerti segala keluh kesah itu. Dan akhirnya saya tiba pada sebuah pemahaman rohani, jemaat sekalian terkasih dalam Tuhan. Ketika kita berduka seperti itu, banyak orang berkata waktu akan memulihkan segalanya. Tetapi saya memahami bahwa ternyata time doesn't heal. Waktu tidak memulihkan, waktu tidak menyembuhkan. Tetapi yang menyembuhkan adalah ketika kita belajar memaknai momen keterhilangan itu, kedukaan itu di dalam kacamata Allah yang berdaulat dan mengasihi kita. Dia tahu yang terbaik dalam hidup kita. Sekalipun betul emosi kita tetap kadang tidak bisa langsung sinkron dengan pemahaman itu. Tetapi ada Roh Kudus yang membantu kita, dan saya belajar hal itu. Yang memulihkan adalah bagaimana kita melibatkan Tuhan di dalam kedukaan dan memaknai itu di dalam kacamata Dia. Dan yang terakhir yang dapat saya katakan bagi jemaat sekalian, yang saat ini papa mamanya atau papi maminya, ayah ibunya masih lengkap atau masih hidup. Satu hal yang saya refleksikan setelah mami saya dipanggil Bapa di surga pulang kembali adalah seperti ini. Kadangkala ketika mereka masih hidup, kita menantikan satu wujud kasih atau bahasa kasih tertentu yang bisa diberikan oleh orang tua kita. Ada kalanya itu kita mungkin gak dapat. Kita merasa kok aku berharap ini, expect seperti ini untuk papi mamiku nyatakan bahasa kasih. Tapi kita gak dapat itu. Tetapi seiring kita makin bertumbuh dalam Tuhan, semakin matang kita dalam Tuhan, kita bisa belajar memahami. Ternyata papa atau mama saya menyayangi saya dengan caranya. Di dalam segala keterbatasannya, mereka mencintai saya. Dan saya percaya juga orang-orang tua yang kita miliki juga mencintai kita. Sebagai penutup, jemaat sekalian, saya selalu menanti-nantikan waktu mami saya hidup. Mami saya boleh berkata begini, Sam, mami minta maaf ya, mami ada keterbatasan ini atau itu. Sam, mami mau ngomong loh, mami bangga sama kamu ini dan itu, karena ini dan itu. Tetapi saya gak dapet bahasa kasih words of affirmation itu. Kata-kata afirmasi itu jarang mami saya ucapkan. Tetapi setelah mami saya meninggal, banyak orang berkata kepada saya, Sam, sebenarnya mamimu, she was really proud of you. Dia sangat bangga sama kamu. Banyak ngomong di belakang ke teman-temannya, dia bangga sama kamu. Tapi waktu hidup saya gak dapat itu. Tapi saya tahu mami saya cinta sama saya dan
bangga sama saya. Mari kita belajar melihat dari kacamata lain, bahwa orang tua kita begitu mengasihi kita. Dan ketika ada momen mereka masih hidup, mari kita share waktu kita, share hidup kita, berbagi bersama dia. Keterhilangan adalah suatu memori, suatu pengalaman yang sulit. Saya pribadi ketika saya pulang ke rumah, saya menanti-nantikan ada figur mami yang bisa dekat sama saya, membaringkan tubuh saya dekat dengan mami saya di rumah. Tetapi itu tidak akan bisa terjadi lagi. Tetapi marilah kita menaruh pengharapan kita bukan hanya sesuatu yang ada di atas muka bumi ini, tetapi melihat kepada kekekalan itu. Itu yang kira-kira boleh menghibur kita. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Ya, dari Guru Injil Samuel mengingatkan kepada setiap kita bahwa kita harus menghargai kesempatan dan waktu yang Tuhan berikan saat ini. Bagaimanapun kekurangan orang tua kita maupun kekurangan diri kita sendiri, tetapi selagi ada kesempatan, disitulah ada sesuatu hal yang dapat kita perbuat. Oleh sebab itu, marilah kita menghargai waktu yang Tuhan beri. Dan mungkin ada tambahan dari Gunjil Daniel untuk mendorong setiap kita ataupun refleksi pribadinya. Saya persilahkan. Kalau dari saya menambahkan, jangan sekali-kali kita mengabaikan kehadiran orang tua kita. Selama kita masih punya kesempatan bertemu dengan mereka, hadir bersama-sama dengan mereka, duduk bersama-sama dengan mereka, nyatakan sesering mungkin bahwa kita mengasihi dan mencintai mereka. Jangan sia-siakan waktu kita dengan hal-hal di luar daripada itu. Dan kita memanfaatkan waktu kita untuk menyatakan cinta kita kepada orang tua kita. Saya secara pribadi juga tertegur dengan firman Tuhan pada hari ini. Puluhan tahun yang lalu ataupun kalau kita mundur ke belakang, ada banyak orang tua yang bisa membesarkan 3-4 anak-anak begitu. Tetapi kalau kita lihat realita ketika orang tua kita sudah lanjut usia, kadangkala 3-4 anak ini tidak bisa bersama-sama untuk mengasihi sebagaimana orang tua mereka dulu mengasihi mereka. Satu hal yang sejujurnya menegur setiap kita begitu. Tetapi di dalam panggilan saya secara pribadi sebagai hamba Tuhan, yang mungkin menjadi satu kesesalan tersendiri bagi saya. Sangat jarang bertemu dengan orang tua 10 tahun terakhir ini. 1 tahun mungkin 1 kali. Waktu kesempatan berlalu dan mama pergi dengan begitu cepat tanpa memberikan tanda-tanda apapun. Merupakan suatu hal yang memukul hati yang cukup dalam. Dan saya merasa ada sesuatu yang belum selesai untuk saya kerjakan atau saya berikan. Tetapi kami bertiga tempat ini mengatakan satu hal yang sama. Selagi kita memiliki orang tua, mari kita sediakan waktu bersama dengan mereka. Dan ketika kita bersama dengan mereka, jangan sibukkan dengan pekerjaan ataupun gadget-gadget kita. Di saat mereka sudah tidak ada, disitulah rasa rindu kita muncul yang paling dalam terhadap kehadiran mereka. Oleh sebab itu biarlah kita menghidupi firman Tuhan. Mari kita hari ini, sekalipun kita tidak bisa datang mungkin ke rumah orang tua kita atau kita beda kota dengan orang tua kita, mari kita telepon. Kita terima kasih atas segala jerih payah pengorbanan mereka. Dan kita minta maaf jikalau kita melakukan satu hal yang salah. Kita akan bersama-sama berdoa, mengucapkan terima kasih kepada orang tua kita. Dengan adik-adik kita yang akan menyanyikan lagu terima kasih cinta buat kedua orang tua kita. Saat
Kita bersyukur kepada Tuhan. Bagaimanapun orang tua kita, tetapi mereka adalah orang-orang yang Tuhan percayakan bagi kita untuk mengasihi kita, untuk membimbing kita, dan untuk mendidik kita. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kita juga mau bersyukur kepada Tuhan. Bukan hanya pada saat kondisi kita baik, tetapi sekalipun kondisi yang terburuk yang Tuhan izinkan terjadi di dalam hidup kita. Mari kita mau tetap bersyukur kepada Tuhan. Karena Dia selalu ada di dalam kita. Dia selalu bersama-sama dengan kita. Dan tidak pernah meninggalkan kita. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kita mau meresponi akan anugerah Tuhan. Mari kita mau berikan syukur kita melalui persembahan. Bapak Ibu Saudara dapat memberikan persembahan baik dengan transfer di nomor rekening yang sudah tertera di layar kaca Bapak Ibu Saudara sekalian. Atau yang kedua, Bapak Ibu Saudara juga dapat memberikan persembahan dengan cara scan barcode yang sudah tertera di layar kaca Bapak Ibu Saudara sekalian. Mari Bapak Ibu Saudara, kita mau terus berikan yang terbaik kepada Tuhan kita. Karena Ia telah terlebih dahulu baik di dalam kehidupan kita. Mari katakan, banyak yang Kau perbuat Tuhan di dalam hidupku. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku. Rancangan indahmu terjadi di Bapa yang mengerti
Kami mau bersyukur kepada Engkau Tuhan, karena Engkau Allah yang setia di dalam kehidupan kami. Engkau Allah yang juga boleh menghadirkan orang tua di tengah-tengah kehidupan kami. Bagaimanapun mereka ya Tuhan, kami mau bersyukur karena melalui mereka kami juga boleh diajar, kami boleh dipimpin, kami boleh dibimbing untuk menjadi anak-anak yang hidup takut akan Tuhan. Kami bersyukur juga Tuhan untuk berkat kasih setia Tuhan yang Tuhan nyatakan di tengah-tengah kehidupan keluarga dan orang tua kami khususnya. Sehingga pada kesempatan ini kami pun juga boleh memberikan persembahan. Ya Tuhan, biarlah Engkau yang akan memberkati setiap persembahan yang kami berikan kepada Tuhan. Dan biarlah persembahan ini sungguh boleh dipakai untuk pelayanan buat gereja-Mu di tengah-tengah dunia ini. Berikan kepada kami hati yang juga selalu bersyukur kepada Tuhan. Apapun kondisi, apapun keadaan kami. Ajar kami untuk tetap bersyukur. Ajarkan bagi setiap kami untuk tetap mau berikan yang terbaik kepada Tuhan. Karena kami percaya Tuhan yang akan memelihara kehidupan kami. Tuhan yang akan menyediakan, Tuhan yang akan mencukupkan setiap kebutuhan kami. Dan ketika kami setia kepada Tuhan untuk memberikan apa yang menjadi bagian kami tidak akan pernah kecewa karena Tuhan memberkati kami, karena Tuhan memelihara hidup kami, dan karena Tuhan mengasihi kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Baik Bapak Ibu sekalian, selamat pagi di pagi hari ini. Betul kita bersyukur bisa kembali beribadah walaupun dalam bentuk online. Tapi saya yakin kalau kita sungguh merindukan Tuhan, setiap kali kita beribadah kita akan merasakan kehadiran Tuhan dan berkat Tuhan menyertai setiap kita. Bapak Ibu juga kita bersyukur di hari ini kita bisa kembali merayakan hari Parents Day, hari kita menghormati orang tua kita. Bila setiap kita menjadi orang tua, kita menjadi orang tua yang baik bagi anak-anak kita, menyayangi anak-anak kita, menjadi berkat bagi mereka. Nah, setiap kita yang jadi anak, kita juga boleh bersyukur untuk orang tua yang Tuhan berikan dan menjadi anak-anak yang baik juga bagi orang tua kita. Oleh keluarga kita, rumah tangga kita, Tuhan yang sungguh dipermuliakan. Bapak Ibu, dalam anugerah Tuhan kita boleh terus ada sampai hari ini. Ibadah online tetap akan kita lakukan sementara sampai akhir bulan Mei ini. Sampai kita akan melihat perkembangan bagaimana ke depan. Situasi yang ada, kita berdoa semoga situasi makin membaik dan ibadah yang seperti semula bisa kita lakukan kembali. Nah, sementara waktu ini ibadah online juga dapat kita ikuti selain untuk kebaktian umum, kita juga ada ibadah sekolah minggu, ada ibadah remaja, juga kebaktian doa setiap hari Selasa malam. Juga setiap kita juga melalui grup juga dapat mengikuti juga ada akan renungan pagi setiap hari sepanjang minggu dapat kita ikuti setiap hari. Bapak Ibu, nanti tanggal 31 Mei juga kita akan ada ibadah bersama kebaktian gabungan seluruh GKY secara online untuk memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus. Jadi Bapak Ibu bisa ingat juga pada hari Kamis nanti 21 Mei yang akan datang jam 9 pagi akan ada ibadah secara khusus juga, ibadah online yang boleh kita peringati bersama kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Bapak Ibu, untuk hal-hal yang lainnya kalau ada yang perlu kami akan infokan melalui warta daripada WA info GKY supaya kita bisa mengikuti juga perkembangan walaupun kita mungkin sulit untuk kontak bersama, bertemu, tapi kita rindu tetap ada segala hal kita dapat informasikan dengan baik. Bila semua yang kita boleh jalani tengah situasi seperti ini, kita boleh tetap ingat ada Tuhan menyertai kita. Mari tetap dengan semangat menjadi hari-hari kita, tetap mencari Tuhan, hidup dekat dengan Tuhan, hidup kita tetap memuliakan Tuhan dengan sukacita, tetap bersyukur, tetap menjalani hari-hari kita dengan baik bersama dengan Tuhan. Sehingga hidup kita semua tetap memuliakan Tuhan, menjadi berkat bagi sesama kita. Mari Bapak Ibu kita akan bangkit berdiri, kita akan akhiri ibadah kita. Ayat pengutusan terambil dalam firman Tuhan dalam kitab Efesus pasal 5 20 dan 21. Firman Tuhan berkata, ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Kita selalu mengucap syukur kepada Tuhan dan kita juga boleh merendahkan diri satu sama lain. Hidup kita terus memuliakan Tuhan. Doxologi kita nyanyikan satu pujian kemuliaan bagimu. Setelah itu akan doa berkat sampai oleh gembala kita Pendeta Chandra Gunawan.
Teman-teman sekalian, dengan tetap berdiri, mari kita datang kepada Tuhan. Biarlah Tuhan memberkati dari setiap kita. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Dan sekarang terimalah berkat dari Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Kiranya Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Kiranya Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. 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 Ibadah selesai, silakan duduk. Selamat beraktivitas. Tuhan memberkati kita sekalian.